memang kita dah tahu sebenarnya nikmat untuk berpuasa di bulan Ramadan, ibadah semua kita tahu. Tapi oleh kerana setahun sekali, eloklah kalau kita berkongsi lagi sekali. Kan? Patut diperingatkan lagi. Sering perlu diingat, memperingatkan. Ya, tetamu kita hari ini adalah Tuan Haji Ahmad Syukri Yusof, perunding motivasi kita yang akan bercerita tentang hikmah Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Okey, bercakap tentang hikmah Ramadan ni, kadang-kadang dalam bulan Syakban tu kita dah gairah bercerita tentang kedatangan Ramadan yang dinanti-nantikan. Sebagai permulaan lah, kalau boleh diceritakan kenapa harus dinanti-nantikan, selain daripada kita tahulah bulan ni, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berpuasa kan. Kenapa harus dinanti-nantikan bulan Ramadan ni? Kedatangan bulan Ramadan ini harus dinanti-nantikan selain daripada dalamnya ada hikmah ataupun pada masa yang sama ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya umat Islam menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan ini, sebab bulan Ramadan ini satu bulan yang cukup istimewa. Kalau dalam hadis dalam bulan Sya'ban, di hujung Sya'ban seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu khutbah. Nabi kata, qad azallakum syahrun azimun mubarak, akan menjelang kepada kamu satu bulan yang agung, satu bulan yang hebat, dan satu bulan yang berkat. Jadi kandungan Ramadan yang dinantikan oleh umat Islam ini ada dua unsur yang penting. Yang pertama, bulan ini ataupun bulan Ramadan ini disifatkan sebagai bulan yang agung. Yang kedua, bulan ini adalah satu bulan keberkatan. Kalau bicara Eli tadi dengan Abi tadi juga menyebut tentang bagaimana bulan Ramadan ni orang nak melatih, nak jadi baik, permulaan baik. Betul lah orang kata buat baik ni sepanjang masa, bukan tunggu bulan Ramadan. Tetapi kalau kita kata nak mengambil suasana ataupun kita kata iklim yang baik, kita mulakan di tempat yang baik, di bulan yang baik, inilah bulannya. Satu permulaan yang baik. Kita tak nafikan kalau nak buat baik sepanjang bulan, tunggu bulan Ramadan. Tetapi pada masa yang sama kita kena akui juga bahawa kalau orang nak berubah, titik yang baik ini memang bulan Ramadan ini satu titik yang cantik untuk kita berubah, untuk kita memperbaiki dirilah. Okey, Tuan Haji, bagaimana agaknya cara untuk kita sebagai satu titik permulaan kita nak meneruskan, nak memastikan daripada mula satu Ramadan sehinggalah ke akhir masuk Syawal, selepas Syawal dan seterusnya diteruskan juga. Seperti menderma ketika inilah kita berbuka puasa dengan anak-anak yatim, kita menjengah ke rumah mereka, rumah orang tua. Jadi bagaimana cara kita nak meneruskan, diteruskan juga? Saya faham apa yang ditanya oleh Mas tadi berkenaan dengan barangkali ada orang yang nampak macam bulan Ramadan begitu agresif. Lepas tu anak yatim, rumah anak yatim pun satu Syawal lagilah, bulan puasa, bulan Hari Raya lagilah, tak ada masalah lepas tu. Jadi di sinilah kita lihat bahawa kita nak mengekalkan ataupun istilah kita kata dalam agama disebut sebagai istiqamah ini, kita kena fahami Ramadan yang kita nak lalu ini. Ada orang, tak maaf cakap, kadang orang gelisah Allah, dia kata puasa juga yang tahun lepas belum ganti lagi. Jadi bila kita gelisah, mungkin kita tak akan dapat manfaat yang besar daripada bulan Ramadan. Tapi kalau kita lihat kedatangan Ramadan ini, inilah satu ruang kepada kita dan kita cuba untuk memperbaiki diri kita, dan pada masa yang sama dalam hati kita tertanam memang bulan ni saya nak berlatih, nak memperbaiki diri saya, bukan sekadar nak berpuasa lapar dan dahaga, tapi inilah proses saya nak memperbaiki diri, dan kita menanam azam bahawa kebaikan-kebaikan yang kita buat ni kita nak teruskan. Kalau dalam bulan Ramadan kita diajar prihatin umpamanya kepada orang miskin, kepada anak yatim, so kita tanamkan, ya Allah biarlah semangat nak bantu orang, nak kasihani orang yang tidak bernasib baik ini supaya dikekalkan. Sebab apa? Kalau contohlah, kalau kita ambil contoh anak yatim ni, dia mampu melembutkan hati kita, melembutkan hati kita, kita jadi tak sombong, kita ingat asal usul kita. Jadi perkara-perkara seperti ini insya-Allah boleh dicapai bila kita memahami kedatangan bulan itu, kita fahami. Sebab itu ada countdown tentang bila tarikhnya kita berpuasa. Tapi kalau ada kalangan kita 2 minggu lepas, puasa dah,
Dia terkejut. Padahal sebenarnya inilah kita kata detik-detik yang perlu kita tunggu untuk kita buat perubahan, dan pada masa yang sama untuk kita tanamkan istiqamah tu dalam kehidupan kita. Kata istiqamah tu sering kita perlu pegang yang orang kata apa, konsistensi dalam melakukan amal jariah, ibadah dan sebagainya. Secara umumnya Ustaz, Tuan Haji, kita ni lahir sebagai Muslim, membesar dalam keluarga Muslim, dan juga sekeliling kita ni kita akan tahu bila tiba bulan Ramadan dan sebagainya kan, sambutan-sambutan yang diraikan dan sebagainya. Cuma ada golongan-golongan tertentu yang rasa macam bila bulan Ramadan ni berat, itu lain macam tau. Yang kita dah sedia berpuasa, dah dibesarkan dengan keadaan berpuasa ni, kita mungkin nak tambah, nak kuat, nak pertingkatkan. Ini yang dengan Ramadan ni terus rasa ni, dan ada je cari peluang-peluang untuk mengelakkan diri daripada melakukan ibadah puasa itu, apatah lagi ibadah-ibadah lain. Jadi bagaimana golongan seperti ini wajar untuk didekati, dan inilah sekurang-kurangnya kalau kita tak tolong dia pun, dia tolong diri dia sendiri. Itulah kita kata memang bila kefarduan ini satu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya, ini cerita sepatutnya kita menerima dengan hati yang senang lah. Ini kita kata satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Tapi ada juga yang liat, yang mengelak dan mengelak. Dua tu, mengelak pun dia bila tiba bulan Ramadan. Sebab tu ada istilah orang kata bila Ramadan aja gastrik. Setengah orang lah saya difahamkan, kalau berniaga tu bulan Ramadan lah nak sibuk kau bersih, nak uruskan perniagaan. Mengapa tak uruskan sebelum tu? Itu persoalan yang perlu juga kita tanya. Jadi di sini sebenarnya beginilah cakap mudahnya, kita anggaplah ini Ramadan ini hadiah Tuhan kepada kita, hadiah Allah kepada kita. Kalau kita tak rebut, siapa yang nak rebut? Dan ini peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dalam tempoh setahun sekali saja, ataupun satu bulan. Hanya daripada 12 bulan Allah bagi satu bulan. Ini pun untuk training, untuk latihan kita. Jangan kita anggap bila puasa ni Allah menyusahkan, makan tak boleh, minum tak boleh, buat kerja tak larat. Sebenarnya kerja tak larat ni kita punya minda kita dah set minda. Ramadan tak larat, Ramadan letih, Ramadan kalau kerja tu boleh dipospon lah, kalau boleh ditunda lah. Itu kita punya minda, kita set minda kita begitu. Tapi pada hakikatnya Ramadan bukan begitu. Sebab itu kalau kita bicara soal Ramadan, kemenangan umat Islam umpamanya dalam peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan, pembukaan kota Mekah dalam bulan Ramadan. Banyak sejarah yang cemerlang ni berlaku bulan Ramadan. Itu sebagai satu contoh macam mana sebenarnya Ramadan bukan untuk melemahkan kita, tapi Ramadan membina semangat kita, apa-apa juga pekerjaan yang kita lakukan. Okey, Tuan Haji, kita nak berehat seketika. Kita nak kembali lepas ini. Saya ada satu soalan ni yang tiap-tiap tahun akan tercetus juga situasi ni, dan tak tahulah macam mana kita nak perbetulkan keadaan. Dia berulang lah, macam kita cerita tentang hikmah puasa ni, mengimarahkan masjid tu kan. Memang masa bulan Ramadan ni lah yang paling ramai sekali yang ke masjid. Lepas tu semakin lama semakin kurang, dan kemudian lepas Syawal kembali seperti biasa. Ditakat sembahyang raya je, bukan tarawih dan sebagainya, tapi makin lama semakin kurang. Kemudian lepas solat Aidilfitri keadaan seperti biasa lah. Jadi macam mana kita nak cuba ubah sikit perkara tu, kalau kita mampu mengubahnya lah. Jumpa lagi selepas ini. Kita lagi berbincang tentang hikmah berpuasa di bulan Ramadan ni. Jadi kita ada pemanggil Ali. Hikmah Ramadan lah saya gunakan. Ramadan lah. Bulan Ramadan ni. Cuma bukan pemanggil kita ni menarik soalan dia. Kita tanya Encik Baharin. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan ayam kokok tu. Okey, teruskan dengan soalan. Silakan. Itu saya tanya tiap tahun kita sebut tentang Ramadan dan juga amalan. Jadi masalahnya berulang-ulang macam itu juga. Berpuasa tapi amalan lain tetap tak diamalkan. Macam mana kita nak bagi ketua ni, nak menyedarkan masyarakat tentang amalan yang sebenarnya dalam Ramadan ni, betul-betul orang dapat hikmah Ramadan ni. Ada tak Okey. Terima kasih Cik Baharin. Ringkas soalannya. Ustaz silakan. Apa yang disebut oleh Cik Baharin tu betul lah. Maknanya kadang-kadang kita melihat
kita semualah pun melihat hanya bila sebut Ramadan ni lebih kepada aspek kita kata berpuasa, lapar dan dahaga, orang bicara soal berbuka puasa, juadah apa. Itu sebenarnya yang memang itu yang berlaku dalam masyarakat. Cuma sebenarnya lebih daripada itu kita boleh juga menyebut bahawa macam saya katakan tadi, Ramadan ini sebagai satu bentuk latihan. Jadi tarawih ini satu latihan sebenarnya untuk kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada amalan-amalan yang lain. Justru itu juga saya teringat bila Cik Baharin katakan begitu, itulah yang diklasifikasikan oleh Imam Ghazali sebagai contoh. Puasa tu dia ada 3 kategori. Yang pertama namanya puasa orang awam. Orang awam ni dia puasa menahan lapar dan dahaga, tapi mengumpat jugalah. Keji orang jugalah. Puasa orang awam. Menyakat orang jugalah. Ni itu puasa orang awam. Puasa orang awam. Yang kedua kategorinya puasa khusus. Puasa khusus tu maksud dia menahan lapar dan dahaga, cuma ditambahkan lagi dengan nilai dia menahan mata dia, telinga dia, anggota dia. So yang ketiga khusus lagi khusus. Ini khusus lagi khusus ialah setiap detik dia sentiasa menjaga diri. Mungkin yang ketiga ni macam kita orang awam ni payah sikit lah, orang biasa ni, tapi insyaAllah kita boleh sampai ke tahap puasa khusus tadi, iaitu selain daripada menahan lapar dan dahaga, kita menahan pandangan mata kita, telinga kita, kaki kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak capai. Kalau puasa awam ni orang kata puasa darjah 1, puasa darjah 2 dulu. Yang penting bagi orang darjah 1 ni macam mana nak tahan sampai maghrib tu tak buka puasa itu je, tumpuan dia itu je. Itu puasa darjah 1. Puasa orang kata darjah 2. Kita tak naklah puasa umur dah 20, 30, 40 ni mesti ada perubahan. Tak boleh lah saya puasa orang awam dari dulu sampai sekarang. Jangan. Kita puasa, kita sampai ke tahap ataupun kategori puasa khusus. Kita nak capai. Sekurang-kurangnya ada target lah. Ada target, betul. Dan janganlah sampai dah biasa berpuasa tu ialah mengambil secara literal puasa bermaksud menahan lapar dan dahaga. Kalau membatalkan puasa itu je yang kita, tapi hikmah seterusnya itu tak dikecapi sebenarnya. Okey, pemanggil kita sebenarnya dah jauh dari KK. Encik Abdullah. Hello, Assalamualaikum. Abdullah sini dia berlaku kenal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Salah satu daripada hikmah berpuasa ni Ustaz, pertamanya kita pada malamnya mengadakan solat tarawih lah Ustaz. Jadi solat tarawih ini selalunya diiringi dengan tazkirah kan selepas beberapa rakaat tu. Boleh tak sebagai menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri supaya jangan ada maknanya perasaan takut pada Islam ni, iaitu Islamofobia ni. Jangan ada lagi ulangan macam dulu, bila ada tazkirah aja dihentikan. Sebab dia kata tazkirah ni tazkirah pembangkang. Jadi sedangkan tazkirah ni memberi ilmu kepada makmum. Jadi kita nak tengoklah supaya orang putih kata walk your talk, artinya cakap serupa bikin. Jangan ada Islamofobia di luar negara, kita cakap Islamofobia dalam negara, di rumah tangga kita sendiri yang dengan bersikap Islamofobia, takut kepada Islam ni kan. Gitu. Boleh tak Ustaz bagi panduan supaya maknanya cakap serupa bikin ni, sebab dari segi Al-Quran tu salah satu ciri-ciri orang munafik ni dia bila dia bercakap tu dia tak buat. Gitu ya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita insya-Allah kita prinsip kita orang Islam ni kita sentiasa mengingat antara satu sama lain. Jadi dalam bulan Ramadan ini tidak ada agenda ataupun pengingat khusus. Kalau bertarawih itu adakah perlu diselang-seli dengan tazkirah dan sebagainya. Saya lihat beginilah, tazkirah boleh diadakan dalam bulan Ramadan. Tetapi pada masa yang sama, waktu ataupun jangka masa tazkirah itu juga harus kita ambil kira. Bagi saya kalau tazkirah sampai 1 jam, 1 jam lebih, itu barangkali kita kena raikan juga. Ada orang datang tu orang tua, kanak-kanak dan sebagainya. Tapi untuk tazkirah untuk 15 minit, 20 minit untuk kita mengingatkan apa yang perlu kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Sebab kadang-kadang kita lalai, kita dah bila 10 hari tu kadang-kadang kita dah rasa lesu dah. Allah, 10 hari tiba-tiba ada orang kata tak sedar dah sampai 15 hari. Macam mana tak sampai tak sedar. Tapi kalau kita ada dalam tazkirah tu kita mengingatkan kita dah hari ke-10 ni,
So apa yang kita dah buat? Saya banyak lagi benda yang belum selesai, Quran punya belum, zikir pun belum. Jadi itu kita kata tazkirah itu proses mengingat, bukan proses kita mengutuk orang lain, kita merendah-rendahkan orang lain, tapi lebih kepada kita ingat mengingati antara satu sama lain. Okey. Ustaz, kita nak berbalik kepada soalan tadi lah, tentang mengimarahkan masjid itu ketika bulan Ramadan. Memang seronok. Sebenarnya kadang-kadang kita boleh rasa seronok je ke masjid tu ketika bulan puasa sebab tarawihnya dengan kemeriahan bulan Ramadan. Tapi sebab kemudian biasanya bulan Ramadan lah ramai sekali, yang paling penuh sekali surau masjid ketika bulan Ramadan. Cuma itulah kadang-kadang kita sebagai individu maupun kelompok-kelompok yang bekerja tak tentu masa ni kan, betul. kita mungkin berniat untuk bertarawih sepenuh-penuhnya. Betul. Kemudian ada satu ketika yang kita terkekang daripada ke masjid sebab tugasan dan sebagainya. Kemudian lepas tu terasa pula macam alamak macam ni dah tinggal sekali ni, mulalah perlahan-lahan lemah rasanya. Itu yang masjid makin lama makin kurang tu, mungkin ada antaranya sebab seperti itulah. Jadi nak istiqamah seperti tu macam mana pula? Yang pertamanya kita lalukanlah orang yang walaupun dia 2-3 malam pergi masjid pun kita lalukanlah. Sebab itu kemampuannya. Tak bolehlah kata alah you 3 kali 4 kali pergi masjid bulan Ramadan. Itu kemampuannya. Tapi dalam usaha kita kita nak perbaiki diri kita lah. Itu yang saya gunakan perkataan tadi, perkataan istiqamah. Dia memanglah kalau kita terhenti suatu perkara dia akan datang lemah. Tapi kita ingat sebab dalam bulan Ramadan ni orang kerja macam-macam, ada yang doktor bidang masing-masing lah, yang kadang-kadang tak sempat bertarawih dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita anggap mana malam yang kita tak sempat, memang letih tak sempat itu tak melemahkan kita. Mudah-mudahan kerja yang kita buat itu juga sebagai sumbangan dalam bulan Ramadan. Tapi untuk seterusnya kalau ada ruang masa kita buat. Kita anggap maknanya apa saja kita buat bulan Ramadan ni untuk kita dapatkan kebaikan. Memang pun dalam hadis disebut bahawa dalam bulan Ramadan ini kalau kita buat satu perkara sunat digandakan seolah-olah kita lakukan satu perkara wajib. Kalau kita lakukan satu perkara wajib seolah-olah kita melakukan 70 perkara wajib. Itu nak beri gambaran bahawa apa saja bentuk kerja, amal, tak mesti dalam ibadat khusus saja, surah, apa saja kita buat sebenarnya kita akan dapat ganjaran. Tapi itu perlu kita sedarilah. Kalau kita tak sedari, kita anggap itu remeh saja, itu biasa saja. Bukan sekadar ganjarannya pun berganda-ganda. Jadi itu kita kata memberi satu bentuk motivasi lah kepada kita yang beri ganjaran ni. Memanglah pahala tu tak nampak, tapi Eli walaupun pahala tak nampak, kita dapat rasakan. Kita rasa seronok, kita rasa tenang. Itu pahala sebenarnya. Dia tak adalah keluar depan pahala 20 markah 30 memang tak keluar, tapi kita rasa seronok, kita rasa rindu nak buat. Itu pahala tu sebenarnya. Itu ganjaran, cuma kita tak nampak. Ketenangan tu pun bentuk ganjaran juga, bukannya ikut nombor yang boleh dikira. Okey, jadi Tuan Haji, bagaimana caranya kita nak memperingati semua penonton dah nak sampai penghujung motivasi pagi ni? Kita nak meneruskan mengingatkan bahawa hikmah dia tu bukan sekadar daripada fizikal, dari segi rohani yang kita tak nampak pun ada. Jadi bila kita bangun pagi hujung minggu ni, kita dah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk melakukan ibadah pada tahap yang maksimum yang seboleh-bolehnya. Dan kalau boleh bukanlah sehari 2 hari sebelum tu kita belasah apa yang boleh belasah. Selagi boleh belasah. Ibadat puasa ni memang ibadat bukan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, merupakan ibadah daripada dahulu lagi difardukan puasa. Kalau kita ikut ayat Al-Quran dalam 183 Al-Baqarah, hujungnya Allah sebut puasa ni ialah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Kita nak bina nilai takwa, bina perhubungan yang baik dengan rakan, dengan jiran, nilai takwa. Kita tidak membazir, nilai takwa. Bukan nilai takwa itu hanya dalam bentuk kita kata sembahyang, dalam bentuk baca Al-Quran. Betul lah, nilai-nilai yang baik yang boleh kita wujudkan sepanjang kita bulan Ramadan. Kurangkan rasa dengki kita, hilangkan rasa dengki kita, dan hilangkan kita punya rasa marah kita yang meluap-luap. Maknanya kita boleh menahan kemarahan kita, tambahkan nilai sabar dalam diri kita. Jadi yang ni yang sebenarnya yang kita nak cari, yang kita dambakan sepanjang bulan Ramadan. Saya fikir kalau niat kita ikhlas, kita nak perbaiki diri kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan, beri jalan kepada kita untuk kita sampai ke darjat orang yang ada nilai takwa,
dalam kehidupan ini, insya-Allah. Itu nasihat paling penting sebenarnya. Yang penting sebelum apa pun yang kita nak kejar dan kita nak kutip dan kita nak kecap dalam bulan Ramadan, yang penting tu ikhlas tu paling penting, permulaan tu. Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami.